episod tak salah yang saya, yang episod yang ke-6 untuk rancangan Menang Kekalah weh. Pada yang first time tengok, ini adalah perbincangan members Everton Supporters Club of Malaysia. Ya. Yeah. So, members kita tu memang buat sementara ni kita memang tak jemput members daripada kelab-kelab lain, semua poyo-poyo kelab kita saja sendiri. Okey, untuk hari ini seperti biasa kita ada panel tetap iaitu Zayani. Apa khabar Zayani? Kalau nampak Zayani tengah drive macam biasa. Dia tengah drive macam biasa, poyo macam dia seorang aja bekerja, orang lain tak ada kerja. Dan seterusnya, panel tetap kita seterusnya, Managing Director, aku tak tahu syarikat jual ayam ke, jual itik ke, Abdullah. Apa khabar Abdullah? Abdullah minggu lepas dia 2-3 hari lepas dia demam. Jadi dia poyo sikit. Kali ni nampak dia bersemangat sikit. Dan kita ada guest panelis kita iaitu Rafizi, Fizi. Apa khabar Fizi? Ya, Assalamualaikum. Ya, baik. Alhamdulillah. Okey. Alright. Untuk makluman semua mana yang tak sedar diri itu, kita pagi tadi kita telah mencatat kemenangan tiket. Walaupun tak cantik tetapi kemenangan membawa kita ke tempat kelima. Sementara main buruk tapi menang. Main buruk tapi menang. Sekejap kita merasa sekejap pagi tadi kita merasa bombat. Tetapi kena sailang dengan Chelsea, sekarang kita berada di Eropah. Okey, jadi keputusan dengan West Brom, kita main away, keputusan 1-0. Okey, macam biasa kita akan mengusulkan soalan kepada kita punya guest panelis itu PG Okey, PG, saya pun dah lupa lah apa saya cakap tadi nak bagi tahu tanya kat awak soalan. Alright. Apa pendapat nanti lu? Apa pendapat awak tentang overall performance pasukan Everton kita berhadapan dengan West Brom pagi tadi? Apa pendapat? Pagi tadi Ya. Okay, Assalamualaikum semua. Pada pendapat aku lah, pasal game pagi tadi, overall rasa macam Zay cakap lah, main tak cantik tapi menang. Okey lah. Sebab ada tengok 2-3 kali tu macam passing tak kemas lah. Tapi still dapat gol lah. Okey lah. Happy lah. Happy. Okey, selalunya kita menang happy, jarang kita menang kita tak happy. Okey, alright. Okey, terima kasih PG. Jadi PG ni saya tengok kalau kita tanya soalan muka dia serius dan dia lambat panas. Jadi kita harap soalan kedua akan memanaskan dia dan dia memberi lebih input lagi. Alright, dan seterusnya kita nak bertanya kepada Abdullah pula. Abdullah ni macam dia tak sabar pula. Abdullah, macam biasa Brazilian connection Abdullah. Ya, pagi tadi Richarlison dia dah 2 kali berturut-turut skor gol kemenangan, tak salah saya, dan 4 kali dia dah dalam 4 game berturut-turut dia dah skor gol. Jadi, gambar siapa kat belakang tu? Jadi macam mana buat ni? Aku tak tahu. Tak apa. Inilah dia. Kena belajar kan. Ini namanya buta IT tapi tak apa. Okey. Alright, Abdullah, soalan dia begini. Memang kita berkenaan kita punya striker untuk skor gol. Dan dia pun consistently skor gol juga. So itu dia punya kebaikan. Dia ada tak keburukannya? Si Richarlison ni asyik skor gol je sekarang ni. Berbanding dengan yang lepas-lepas dia kemarau sekarang ni. Dahsyatlah dia ni. So, apa pendapat Abdullah? Pendapat saya mungkin Richarlison dia akan bangga diri, lepas tu dia mungkin akan pindah ke kelab lain lepas ni. Wow, jauh ke hadapan tu. Sebab saya tengok Richarlison dia bukan jenis setia pada sesuatu kelab. Lepas tu lagipun baru-baru ni Ancelotti dia ada cakap, dia kata kita nak kena kejar top 4 untuk kebaikan semua juga. Untuk kebaikan career masing-masing, bukan untuk dia seorang je. Jadi benda tu mungkin menaikkan semangat Richarlison dan mungkin dia akan jadikan batu loncatan untuk dia pergi ke kelab besar lain. Kita tak tahu. Saya sebenarnya tergamam dekat sini sebab saya nak tanya, ini Abdullah ke ni? Ini siapa ni? Ini bukan Abdullah ini orang lain ni. Jawapan dia wow, mantap. CEO. Angle dia kita tak tahu lagi
Wah, jadi Dia fikir tapak kotak lah. dia bukan luar kotak, tanpa kotak. Hilang akal cara pemikiran ni. Tak pernah terfikir kita bahawa betul jugalah kan. Jadi kalau dia perform, biasalah kelab-kelab lain semua akan start pandang. Dia pun ada ambition. Tetapi saya rasa dia akan continue kita buat dalam masa terdekat ni sebab apa? Kita yakin kita akan pergi ke Europe dan dia akan perform di sana. Okey. Cantik. Terima kasih Abdullah. Wow. Gamam saya ni. Seterusnya, bila Richarlison score, ada lagi satu Mamat tak score. Maka soalan seterusnya kepada Zai adalah what the hell happened kepada DCL? Dominic Calvert-Lewin dah berapa lama tak score ni? Apa cerita ni? Itulah Calvert-Lewin. Aku pernah komen dulu few episode lepas. Aku cakap dia ni bukan natural striker yang boleh placing bola cantik-cantik semua. Dia poacher. Dia memang target man, poacher, memang hulur kaki panjang. Lepas tu ada right place ataupun ada sekali tu dia rembat cantik, tapi dia bukan macam one on one, macam tak score lah. Dia bukan finisher lah. Ya, dia poacher. So aku pernah siap cakap semalam game, macam kalau lah dia dekat position yang Richarlison score the past few games ni kan, yang serembat tempat sama lawan Liverpool dengan tu, adakah kalau itu DCL dia score tak? Even semalam Richarlison score tanduk, ya kan? DCL Richarlison score tanduk. So aku tak tahu, maybe DCL dia tukar switch, dia assist pula ke? Dia assist Richarlison pula ke? Ini satu angle yang menarik perbincangan ni sebab Richarlison sekarang ni dia pun dah sailang gol yang selalunya dimanfaatkan oleh DCL. Kaki, kepala, tunggu dia nak skor pakai punggung aja. Kan? Alright, okay. Alright. Okay, PG. Okay. Yeah. Clean sheet Kita dah 3 game, kita clean sheet ni. Walaupun menang tipis, buruk tetapi clean sheet. So, soalan saya adalah minta pendapat pada PG adalah apa pendapat PG tentang kita punya defense termasuk dengan Pickford. Pickford pada saya perform. Apa pendapat PG? Yeah. Overall lah, rasanya Everton macam lucky lah. Ada center back tu bagus lah. Kayak Mina, Keane, Ben Godfrey dengan Ben Godfrey dengan Holgate lah. Tapi untuk yang ni yang paling surprise aku Holgate. Mason. Okay. Tapi untuk yang ni aku rasa yang paling impress aku so far ni lah Godfrey. Ben Godfrey. Very energetic. Ya. Dia ada overlap sekali kan? Dia ada overlap semalam seorang-seorang tiba-tiba. Dia ada. Semalam sedar dia dekat depan kawasan penalti dah. Sedar. Dia cuba tu, dia try tu. On goal lah, on target. Lepas tu dia geram, dia pergi tendang je. Konon-konon lah kan. Tapi dia tu berani. Dia berani. Betul tak? Apa pendapat PG? Kalau cuma yang dari segi center back tu rasa macam dah okey. Cuma Holgate, Mina, Keane steady season ni. Keane dia steady dia banyak orang kita sebenarnya, saya perasan kita duk cerita pasal orang tapi Keane ni tak ada siapa pun cerita pasal dia. Keane steady dia dekat belakang tu dia tunggak, dia macam Coleman juga. Jadi Coleman ni dia tak menyelah tetapi dia ada tiang tunggak tu, di mana dekat belakang tu dia steady. Dia betul-betul dekat depan Pickford tu. Betul. Dia okey lah, dia so far steady lah. Tapi saya tak puas hati lah dengan Holgate ni. Apalah dia tu susahlah dia ni. Dia bukan natural right back lah. Dia bukan natural right back dia tak sesuai lah. Dia tak sesuai, maknanya dia unnatural lah. Ini lain dari yang lain ni. Okey. Jadi semalam bahagian kanan tak menjadi, bahagian kiri Lukadi ni dia baguslah. Kanan kita tak semalam. Okey, flanking tak ada masalah dia. Abdullah ni dah tak sabar ni nah. Pickford tak komen ni. Komen Pickford. Geram tu. Cerita. Pickford hari ni malam pagi tadi okey. Cuma yang last week yang game tu aku tengok dia punya distribution bagus lah. Pickford
impress aku dengan dia punya distribution. Tapi pagi tadi kau tak nampak ke dia mendayung? Oh, yang safe tu. Dia Oh, yang mendayung. safe tu dahsyat. Pernah tengok tak orang berenang atas angin? Pickford dia Oh, berenang dahsyat. atas angin tau. Tu Itu aku tulis dekat Twitter Air Jordan. Oh. Oh, Wah, hashtag Air Jordan. Cantik tu. Hashtag Air Jordan tu. Itu tu. Dahsyat tu. Berenang atas angin tu. Kau pernah tengok? Oh, Aku tak dahsyat pernah lah. tengok. Kartun Jepun je, anime je aku pernah tengok orang berenang atas angin. Okey. Abdullah. Okay. Betul lah. Okey Abdullah, Alright. sebelum kita teruskan, saya nak mengucapkan tahniah kepada Abdullah dalam apa nama dia semalam tu, kita ada satu segmen semalam, ada satu dalam TV tu yang Bola gempak tu. cik, kira anda telah bergaduh ejek dengan Otai dan anda telah berjaya memenangi dan terus melangkah ke hadapan. Tahniah tahniah kepada Abdullah. Okey. Alright. Abdullah, kita ni selalunya saya tanya pada Zai, tapi saya nak tanya pada Abdullah. Kita menang tanpa James Rodriguez. James Rodriguez tak ada, Davies tak ada. Banyak orang kutuk Davies, pada saya Davies ni okey lah. Coleman pun tak ada, tapi kita menang. Apa tu? Ada itu taktik ke atau macam mana tu Abdullah? Pada pendapat saya, Ancelotti dia mungkin nak rehatkan pemain-pemain bintang lah, antaranya James ni. Sebab perlawanan akan datang, kita menentang Chelsea. Jadi West Brom ni pasukan yang bergelut untuk pemikiran. Mungkin dia ambil pandang rendah je. Ancelotti mungkin pandang rendah, lepas tu dia bagi rehat James Rodriguez tu untuk perlawanan Chelsea. Sebab Ancelotti ni taktikal dia pelik sikit lah. Kalau dia bagi rehat, dia terus tak deserve. Dia terus buang lah sebalik rumah ke apa kan. Dia injured ke? Tak fokus panan. Tak, dia pasal bila dia interview kan ni pre-match kan, dia sebenarnya dia tak cerita pun. Dia bagi tahu dia ni tak available. Dia tak ada cerita Injured ke apa? ke cedera ke apa ke. Dia senyap. Dia memang daken dan ini kalau saya, tapi baguslah. Dia maknanya dia main game dan membuatkan orang tertanya-tanya. Sam Allardyce pun semalam kalau saya jadi Big Sam, saya cakap, oh ini Ancelotti, walau dahsyat betul lah. Dia pergi hindar aku terganggu betul lah. Okey, seterusnya kepada Zai pula. Okey Zai, memandangkan saya dah lupa soalan saya nak tanya pada Zai. Apa kata ke Zai tanya dia sendiri dan jawab? Ya, silakan. Tiga sen. Boleh. Ada soalan tu ya. Oh, saya rasa ni soalan yang Sigasan. pasal Sigasan Yes. Okey, bagi peluang saya sekarang tadi saya hilang kemaluan saya tidak kembali. Jadi semalam super sub lah. Sigurdsson dia dah berapa kali dia matches dia masuk dan dia turn the game around, dan maka semalam dia masuk dan confirm dia telah turn the game around. Ceritakan sedikit tentang substitute itu. Tu lah. Saya rasa Sigurdsson kena terima kenyataan dia main super sub lagi bagus lah. Dia dah macam Ole Gunnar dah kan. Ole Gunnar dulu kan super sub. Betul. Pasal game dia dah makin tua, lepas tu game pun makin demanding kan. Tapi dia memang creativity tu ada, finishing ada, dead ball situation pun cantik, free kick pun banyak. Itu yang last game free kick dia berapa banyak dia hantar dalam kan. So Digne belum lagi lah. Semalam nampak corner Digne angkat tak idea apa. Sekali Sigurdsson masuk, angkat, okay first one throw lah. Tapi bila dapat balik second, dia compose, dia hantar cantik. Dia chase score, dia turun. Dan kau nampak dia celebrate macam ni lah. Dia macam tu lah. Dia memang dia happy lah. So aku rasa dia memang dead ball specialist lah. Kita tak ada lagi dead ball specialist. Dia bukan number 10 lah untuk aku lah. Dia dah number 10 dia dah lepas lah. Tapi dia boleh dead ball situation, memang kita perlukan dia lagi. Aduh Abdullah, kau ni buat kacau aku lah Abdullah ni. Okey, jadi saya nak recap balik rumusan apa yang saya cuba cakapkan adalah Sigurdsson dah tua. Dia bukan nombor 10 yang natural. Aku PG lah, natural dengan unnatural ni. Tetapi apabila dia masuk, dia mampu mengubah kita punya game dan menyumbang kepada situasi-situasi yang penting, dan yang paling kritikal menyumbang kepada gol. Dan semalam, pagi tadi merupakan gol kemenangan. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Zai, ya atau tidak? Ya betul. Betul. Alright, cantik. So sekarang ni kita tengah bukan tumbang ambing,
tapi kita tengah terbang lah sekarang ni kan. Everton tengah terbang. Ya, wangan lah. Salah satu sebab kenapa kita terbang adalah sebab pasukan hampir seberang padang tu dia orang tak bagus. Itu satu yang pertama. Dia tak terbang mana lah. Dan ada beberapa matches keputusan dia memihak kepada kita yang boleh menyebabkan kita melonjak daripada 7 kepada ke 5 dan seterusnya. Kita sebenarnya nak minta Chelsea dengan Liverpool seri semalam, tetapi memandangkan Liverpool main terlampau teruk sangat sampai Salah pun disabkan keluar, itu tak salah sebenarnya untuk Salah dikeluarkan, maka Chelsea mendapatkan kemenangan. Jadi Chelsea ni dia sama macam kita, on the up. Maknanya dia tengah naik sekarang ni. Jadi persoalannya sekarang ni adalah macam mana kita tak salah saya pagi Selasa tak salah ya, kita ada perlawanan, maknanya pemenatkan 3 game direct dalam tempoh 7 hari ni, memang ini adalah game ketiga versus Chelsea. Jadi saya akan go around dengan first kali PG saya tanya last sebab PG guest. So saya akan tanya dengan Abdullah dulu. Apakah peluang kita menentang Chelsea, dan kalau boleh bagi dia punya prediction score, nak dengar juga daripada Abdullah dahulu. Peluang kita menentang Chelsea sebenarnya boleh katakan cerah juga. Sebab saya penyokong Everton. Sebab saya penyokong Chelsea. Kita ni apa? Penyokong cerah cerah saya tahu kenapa kita cerah, mungkin sebab defense Chelsea teruk, betul tak? Defense Chelsea teruk. Okay. Zai, ingatkan saya kita main away atau at home? Allah, saya tak ingat. Saya pun tak pastilah, nanti kita tanya. Tapi saya nak tahu keputusan. Apa pendapat? Saya rasa lah kita ada luck macam Everton. Kita Everton kan, VAR kan. So semalam pun kita terselamat dengan VAR. So mungkin kita boleh menang dengan VAR lagi. Jadi kita tak kisah sebenarnya Jadi sekarang ni kita dah macam tim sebelah lah. Dia janji menang. Uruk ke, dah VAR ke, janji menang. Okay, kita akan main dekat Stamford Bridge Kita akan away Stamford Bridge. Okay. So ni result dulu Abdullah. Apakah prediction awak tentang kita punya perlawanan dengan Chelsea? Kalau ikut keadaan semasa mungkin 1-0 juga. 1-0 juga. Jadi untuk pengetahuan anda di semua yang melihat ni, mana yang tak tahu ni, kita sebenarnya ada pertandingan prediction dalam kita punya group. Everton ni aku rasa 70% ke 80% yang akan datang semua akan letak 1-0 disebabkan oleh Abdullah ni. Ya. Zai, berapa kita punya ni? Prediction? 1-0 juga. Aku dah kata dah. Zuma belanja. Zuma on goal. Gol. Ataupun dia yang menyumbang pada gol tersebut lah Zuma. Aduh kejap betul lah. Alright. Saya betul kan. So PG sekarang PG saya tukar soalan. PG sekarang ni bos, manager Chelsea. So agak-agak apa taktik you untuk menentang Everton? Apa you akan buat? Siapa yang you akan target dan sebagainya? Apa sebenarnya? Kalau you tengok apa kekuatan Everton dan macam mana you nak mengekang kita? Saya nak tahu tu. Kalau tengok kekuatan Everton, macam kalau aku jadi manager Chelsea kan. Tuchel. Thomas Tuchel. Mungkin kalau tengok kekuatan dengan kekurangan salah satunya Holgate tu lah. Kan? Kalau kekurangan bukan Holgate, dia Colgate. Kalau dia bagus nama dia Holgate. Kalau dia kurang nama dia Colgate. Tapi aku tak tengok sangat lah Chelsea punya game. Dia punya ni power, sebab dia sekarang, kalau dulu Lampard aku tengok juga, yang ni tak tengok lah dia punya. Tak tengok sangat. Okay, alright. Okay. Tapi semalam dia skor daripada belah kiri. So betul lah kalau dia masuk lubuk, dia masuk ke Colgate memang masak kita. Memang masak pasal kiri dia adalah kanan kita. Okay, kalau macam tu, saya tukar soalan supaya PG senang nak jawab. Jika anda adalah manager kepada mana-mana opponent Everton, tak kira lah mana you akan target? Dekat mana kekuatan kita? Itu, tak kira lah you siapa pun. Kalau secara amnya. Dari secara amnya, macam Everton dia, kalau nak ikutkan dia flank dia tak ada sangat lah sekarang. Sebab Richarlison pun dah main macam tengah lah tu.
flank. Dari segi defend tu kuat, cuma macam Everton semalam kalau tak ada siapa nama Allen tu, dia tengah agak loose lah. Sebab West Brom tak terror. Sebelum Alan kalau- masuk tu lah. Sebelum lah masuk. Kalau Davis main habis. Kalau Wah, Davis, nampak kat bawah tu dia lately lah. nampak sangat anti Davis tu. Lately okey juga Davis tu. Sebelum ni teruk je. Lately boleh lah. Boleh Okey. lah ganti. So, saya nak tanya sekarang, apa prediction PG untuk game kita menentang Chelsea? Sebab memandangkan kata Chelsea tak terror defend kan. Aku rasa 2-1 lah. Oh, 2-1 Ini semua kena kencing. Close lah, close. Abdullah semua tim lain semua defend tak bagus. Okey, kalau saya saya rasa kemenangan akan berpihak kepada Everton sebab kata Abdullah, saya ni penyokong Everton. Sekali. Dan kedua, setiap kali kita lawan, dahlah kita main away. Tak cukup kita main away, kita menentang pasukan yang berada di atas kita dan kita selalunya cemerlang. Cemerlang away, cemerlang menentang tim di atas kita, dan dengan track record kita sekarang, kita ada peluang, kata Abdullah, peluang yang sangat cerah untuk menang. Jadi pada saya, keputusan kita menentang Chelsea adalah 3-2. High scoring High scoring. Dia memang free flow. Saya rasa game itu akan free flow. Tapi saya tak tahulah Zuma akan menyumbang ke tidak. Itu kita serahkan pada Zaini lah. Ya. Okay, alright. Dengan itu nampak gayanya kita masih ada lagi satu game in hand berpeluang, cuma kita tak tahu lagi bila game dengan Aston Villa tu lagi. Kita nak recap balik apa yang kita bincang-bincangkan sebelum ni, bahawa secara amnya pandit-pandit dengan kita punya semua pandit kita percaya bahawa kita akan pergi ke Europe. Abdullah kata Champions League, Zai sembang Europa je. Dan Zai percaya kita akan Europa kemungkinan besarnya melalui mungkin FA Cup kot ya Zai? What do you think? Saya league yang itu si apa nama? Syaril yang rasa FA Cup. Betul. Itu dia confident sangat tu. Okay. So nampak gayanya Everton berada dekat tempat yang tinggi ya. So alhamdulillah saya tengok muka Abdullah pun bersinar-sinar berbanding 3 hari lepas muka macam separuh nyawa dah. Ini nampaklah gigi sikit. Hari tu tak nampak sangat, nampak gusi je. Alhamdulillah. Okey, jadi saya nak ulang balik, repeat lagi sekali, saya nak confidentkan semua kita penyokong. Berapa keputusan Abdullah? Kita menang atau kalah dengan Chelsea? 2-0 pula. Lagi naik atas. Aku dah agak, aku tengok muka kau ni pun memang macam penyamun. Jadi Abdullah dah tukar, tetap menang tapi 2-0. Zayani tadi berapa tadi? Menang? 1-0. 1-0 dengan PG berapa? 2-1 dan saya target kita menang 3-2 free flow punya game. Cantik punya game, tak ada buruknya. Okay, so dengan itu kita tamatlah kita punya sesi pada kali ini, menang ke kalah Saya akhiri dengan ucapan keramat kita, Neil Satis DC Optimum. Ya, mabuk telefon kau tu. Okay, goodbye, terima kasih semua. Okay.